dalam surah Al-Maidah ada dinyatakan tentang mereka yang dirosakkan di dalam masyarakat kerana dua perkara, suka mendengar kepada perkara dusta dan juga memakan makanan sumber yang haram. Apa kaitan antara keduanya? Kita ikuti diskusi pada episod kali ini, insya-Allah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita ingin mendalami, meneruskan suratul Maidah pada ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-43 pada halaman yang ke-115 untuk terus kita memahami bagaimanakah mengisi kemenangan, bagaimana mengisi kejayaan, bagaimana mengisi apabila hidup kita diberikan nikmat demi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan mendalami, membaca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini terus kita ayat yang ke-42, 43, dia ada istilah lisuht. Dia ada perkataan tu, nanti Ustaz mungkin boleh jelaskan. InsyaAllah. Pasal kadang-kadang dia terlepas kan, dia jadi kha kan. Padahal kat situ huruf ha kat situ ya. Jadi mari sama-sama kita doa pada Allah SWT, kita dibekalkan ilmu penuh hikmah pada hari ini dan ianya menjadi hidayah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha sempurna. Kita rasa kerdil, kerana itulah maksud subhanallah itu sendiri. Doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Pada ayat yang ke-42, kita akan melihat kepada penjelasan sikap buruk kaum Yahudi dan ketetapan keputusan yang adil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diikuti pada ayat yang ke-43, keanihan dan keengkaran orang Yahudi dalam meminta hukum. Mari sama-sama kita membaca dua ayat ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaannya dapat sama-sama kita berada pada majlis ilmu pada hari ini dan kita bersama dengan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita semua. Nikmat yang bukan sekadar nikmat, tapi dialah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan hari akhirat kelak. Itulah Al-Quran Karim. Rasa seronok, rasa kita tidak pernah rasa jemu dengan ayat-ayat Al-Quran Karim kerana ia adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Kita selaku umat Muhammad, kita selaku umat Al-Quran. Kita adalah umat Al-Quran. Jadi persoalan yang selalu bermain di fikiran kita, di manakah Al-Quran dalam diri umat Al-Quran. Kalau kita umat Al-Quran, sudah pasti kita tak boleh renggang, tak boleh jauh dengan Al-Quran. Kalau kita berpisah jauh, kita membelakangkan, pasti kehidupan kita akan menjadi pincang, pasti kehidupan kita akan jadi sempit. Hari ini dua ayat, jom sama-sama kita fokus bacaan terlebih dahulu pada ayat 42 dan juga ayat 43. Kali ini saya mulakan dengan maqam ataupun taranum Bayyati, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-42 dan 43 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaznya. Alhamdulillah, ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi itu rosak umatnya itu kerana apa yang kita sudah belajar daripada halaman sebelum ini, bercerita tentang mereka diberikan hidayah, diajak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa kepada Allah, tetapi mereka itu terus, ya, kalau kumpulan munafik itu terus berada yusari'una fil kufr, dan mereka yang beragama Yahudi itu sama'una lil kadhib. Jadi Allah mengulang balik Ustaz, ya, mengulang balik pada ayat yang ke-42 ini, sama'una lil kadhib. Ya, Allah ulang balik kerana apa? Kerana punca kerosakan bagi seorang individu, bagi satu keluarga dan masyarakat itu kerana suka mendengar kepada pendustaan, benda yang tak betul, konsep yang tidak betul. Dan salah satu perkara yang kita dah belajar sebelum ini dalam surah Al-Baqarah ataupun dalam surah-surah lain berkaitan dengan konsep yang salah ini, orang Yahudi mereka merasakan mereka nak hidup lama Ustaz. Nak hidup cukup lama. Jadi mereka rasakan bahawa mereka nak hidup cukup lama, dalam masa yang sama mereka merasakan mereka lah orang yang terpilih untuk masuk syurga. Tapi sebenarnya semua itu adalah kadhib, penipuan. Pasal kalau katakan betul memang masuk syurga, maksudnya mereka boleh mati anytime lah Ustaz, kan? Tetapi mereka tidak sanggup. Dan bila mereka nak hidup selama mungkin di atas muka bumi ini, kesannya ialah rezeki tak cukup Ustaz. Rezeki tak cukup. Dia tengok orang lain dapat lebih, dan itu yang menyebabkan umat Yahudi ini mereka sanggup untuk apa? Untuk mengambil ataupun memakan lis-suht. Ya, apa maksud suht? Kalau sebelum ini kita berjumpa dengan haram Ustaz, ya, dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang hakim yang mengambil sumber haram. Haram ini bukan sekadar duit, tetapi haram dari segi nasihat, dari segi amalannya yang tidak berteraskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila bercakap tentang akaluna lis-suht ini merujuk spesifik kepada sumber pendapatan haram. Ya, contohnya ialah mereka ini mengamalkan riba. Riba ini mereka bina, buat. Kalau di Mekah lagi sebenarnya dah ada sistem itu, ya, tapi tak ramai Yahudi dekat Mekah ketika dakwah Nabi. Bila sampai ke Madinah, sistem riba ini berleluasa. Dan pada mereka, riba ini mereka boleh buat pada orang lain selain daripada Yahudi, tetapi mereka tak buat sesama mereka. Jadi macam mana makan perkara haram? Kita ambil contoh riba itu bermula dengan pendustaan, pasal mereka rasa bahawa kalau kita nak untung, kita mesti lipat gandakan orang yang meminjam kita, ataupun kalau orang tu nak bayar bertahap-tahap, maka kita kenakan bayaran yang lebih tinggi daripada harga yang asal. Jadi ini konsep yang salah tentang nikmat. Tema bagi surah Al-Maidah ni, nikmat itu Allah beri, Allah anugerahkan untuk digunakan kepada kebaikan, tetapi bagi mereka nak dapatkan nikmat daripada sumber yang tidak betul, maka mereka mendengar bahawa kita perlu kaya, kita perlu jadi orang yang benar-benar berharta, maka mereka sanggup sampai menerima bayaran yang tidak sewajarnya, rasuah, terutama di kalangan mereka yang menetapkan hukum di dalam
kehidupan mereka. Jadi ini adalah bahagian pertama ayat 42 dan kita akan lihat selepas itu bagaimana Rasul perlu mendepani kepada kumpulan yang suka mendengar dusta dan juga memakan sumber yang haram. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. منهما جاهنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله. Astagfirullahalazim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita menghargai kepada ayat ke-42 dan ayat ke-43. Tema bagi surah Al-Maidah saatnya, apabila Allah memberikan nikmat perlu digunakan kepada jalan kebenaran, menyempurnakan janji kepada Allah, menyempurnakan tanggungjawab dalam kehidupan. Cabarannya apa? Bagi orang Yahudi, mereka suka mendengar pendustaan, dan spesifik lagi perkara ini asbabun nuzulnya ada kaitan dengan orang Yahudi saatnya di kalangan hakim. Hakim ini dia bila mendengar saksi, dia mendengar saksi yang palsu, pendustaan, maka selepas itu dia memberi penghukuman yang salah. Pasal apa? Pasal apa? Dia dah dengar saksi yang salah itu, dia percaya kerana orang tu dah letak bawah meja. Akhirnya mereka akaluna lis suht, mereka makan daripada rasuah yang diberikan. Sebabnya dalam hadis Nabi dinyatakan Rasulullah melaknat pemberi rasuah,
penerima rasuah dan perantara rasuah. Itu orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Contohnya orang tu dia tolong letakkan bawah meja Ustaz, kan. Bukan orang tu sendiri, pemberi tu tak bagi. Dia hantar melalui orang tu pun mungkin dapat commission. Maka tiga-tiga pihak ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dilaknat itu jauh daripada rahmat, hidupnya pun tunggang langgang Ustaz, ya, dan dia tidak akan bahagialah. Apatah lagi bila kita lihat rasuah ini dia bukan sekadar berhenti satu tahap Ustaz, ya. Dia kadang-kadang berjela-jela. Ya, contohnya kalau dalam sebuah kerajaan, contohnya bila ada orang mengambil rasuah tersebut, rasuah itu kemudian dibagi-bahagi pula, lepas tu dibawa ke rumah, kan, dan di rumah itu dia pula bagi pada anak dia bagi pula kepada. Jadi selagi ada rasuah itu berlega-lega, orang yang awal memberi, yang menerima ataupun memberi itu dikenakan laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila berhadapan dengan kumpulan ini, ya, Rasul diingatkan dengan fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Mari sama-sama kita membaca ayat 42 sekali lagi bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi untuk memahami bagaimana menghadapi mereka yang berbuat rasuah, yang menggunakan ataupun berinteraksi dengan sumber haram Ustaz, ya. Dia satu rasuah, satu ataupun lepas tu digunakan sumber-sumber yang tidak bagus untuk projek-projek. Contohnya itu pun juga suht. Kemudian dia membuat pelaburan dalam forex yang tidak halal, ya, pun adalah suht, ataupun dia membeli sesuatu perkara yang diharamkan jual belinya. Itu adalah disuht. Kita baca ayat 42 untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Silakan. Baik, insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keselamatan kepada kita dan lindungi kita daripada mengambil perkara yang suh tadi, perkara yang haram yang menyebabkan darah daging kita juga tidak ada keberkatan kerana sumber yang kita dapatkan daripada cara yang tidak betul, yang dilarang oleh agama kita. Dan kita pasakkan ayat 42 sekali lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-42, Allah menyatakan, dan jika mereka datang kepadamu maka berhukumlah di antara mereka, berilah hukuman yang betul Ustaz, ya, bukannya mengikut kepada telunjuk mereka yang ada interest, yang ada sesuatu di mana mereka rasa bersalah dan mereka memberikan wang untuk memastikan bahawa pengadilan itu diberikan tidak adil, ya. Maksudnya ialah orang yang zalim itu yang terpelihara. Kerana apa? Kerana dia memang dah berancang untuk membayar kepada hakim tersebut. Jadi diingatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang kepada Nabi, maka Nabi kena berhukum au a'rid anhum, ataupun kena berpaling daripadanya. Dan jika kamu berpaling, falan yadurruka syai'a, ya, mereka itu tidak akan mampu memberi mudarat kepada kamu. Apa maksudnya? Maksudnya bila Nabi berpaling Ustaz, ya, maksudnya Nabi kata saya tidak mahu menghukum kecuali adil, ya. Tetapi kalau tidak, jangan ambil selain daripada adil. Maksudnya Nabi melawanlah kepada kezaliman yang ada. Jadi orang-orang yang ada interest ini, dia tak akan duduk diam.
dia akan pressure, dia akan tekan, dia akan ini. Jadi Allah mengingatkan falan yadurruka syai'a, bahawa sebenarnya mereka tidak akan mampu memudaratkan Nabi sedikit pun. Ini adalah mesej kepada hakim-hakim, ya, pada peguam yang membawa kepada saksi kan. Kadang-kadang dia dah deal lah kan. Dia kata awak pastikan settle ya. Begitu kan. Dan kalau hakim ini ya katakan dia ni tak mengikut telunjuk orang tertentu, orang tu mungkin letak envelope dalam dia punya kereta ke dekat mana-mana lah Ustaz kan. Tapi lepas itu dia ada kaki pukul kat belakang. Kan, yang tunggu sahaja kereta dia ke kat mana. Itu sebabnya mengapa menjadi seorang hakim ini, menjadi qadi ini sebenarnya adalah amat berat. Amat berat, dan Allah ingatkan perkara ini kerana apa? Kerana ada orang yang pendapatannya adalah daripada sumber-sumber inilah. Menjadi qadi ataupun menjadi hakim yang dia dah dapat gaji dah, tetapi dia ada income tambahan. Disebabkan dia mengikut kepada saksi al-kadhib yang palsu di dalam ayat ini. Dan Allah menyatakan wa in hakamta, jika kamu menghukumi, pastikan penghakiman itu dengan bil qist. Bukan istilah bil adl Ustaz ya. Kita dah belajar dalam surah An-Nisa, beza di antara adl dan juga qist ini. Adil ya, kita tahu dalam bahasa Melayu kita, tapi bil qist ini ialah tidak sedikit pun zalim. Maksudnya amat detail, perlu diperhatikan oleh seorang hakim, walaupun mungkin peguamnya begini bertanya kepada pendakwa raya ke sebagainya, dia mesti buat kajian betul-betul detail. Kerana apa? Kerana adil mungkin secara umumnya nampak macam adil kan. Tetapi kalau ada satu fakta pun yang berteraskan kepada kadhib, kepada penipuan, maka hakim tersebut perlu persoalkan balik, perlu semak balik, dan jangan menjatuhkan hukuman kecuali bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu amat cinta kepada orang yang tidak mahu zalim sedikit pun di dalam penghakiman. Jadi ini adalah ayat yang ke-42. Kita kena bayangkan ini dalam sebuah negara Ustaz ya. Nabi sudah Fathu Mekah, sudah buka Mekah, sudah pun menguasai Madinah. Jadi menguruskan negara ini, nikmat-nikmat yang ada itu bukan sekadar kita gunakan nikmat untuk beli makanan halal ya. Pasal orang Yahudi bab kosher Ustaz ya, dia ada istilah kosher, dia K kalau kata di luar negara tu. Dia amat pentingkan makanan yang halal begitu, ada K. Ya, macam kita halal chop jakim tu lah kan. Tetapi sumber beli itu memang kat situ ada chop jakim kan, ataupun chop kosher. Tetapi ada orang yang dia tak kisah pun duit itu datang daripada rasuah. Pasal duit rasuah mana ada chop nampak macam bau-bau khinzir sikit ke, tak ada kan. Duit rasuah, duit sama je. Jadi di sinilah betapa Allah mengingatkan jangan sampai sebuah negara itu diisi dengan kesaksian palsu, berita palsu, dan kita selalu mendengar perkara palsu sehingga orang yang paling berautoriti iaitu hakim mendengar sumber palsu, tidak validate, tidak sahkan dan terus menghukum kerana rupa-rupanya sudah pun dibeli. Kita doa Allah jauhkan negara kita daripada kezaliman ini, dan kita lihat dahulu perkataan pada hari ini. Perkataannya ialah akaluna lisukht ya. Lisukht itu daripada perkataan sahata, mengusahakan harta yang haram dan ianya membinasakan. 4 kali saja disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Ma'idah dan juga surah Taha sebagai satu peringatan, amaran kepada semua di kalangan kita bahawa cari makanan yang halal, ada chop halal itu penting, tapi dalam masa yang sama jangan sampai sumber daripada forex yang tidak halal ataupun daripada riba ataupun apa istilahnya Ustaz ya, money cleansing kan, mencuci duit, semua perkara-perkara tersebut kita jangan terlibat kerana khawatir Allah melaknat diri kita. Nauzubillah. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salatullah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهلا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini ya. Seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni segini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran Salat Infak. Terima kasih pada semua para penonton terus setia. Mudah-mudahan terus istiqamah bersama-sama dengan majlis ilmu. Sudah pastinya My Quran Time, Quran Salat Infak. Dan tak lupa kepada para penonton yang hadir di studio daripada kumpulan Istiqamah pada hari ini, alhamdulillah. Dan kita dah dengar kupasan tadabbur yang sangat penting bagi kita semua kerana ia berlega dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita pada hari ini. Sudah pastilah kita berinteraksi dengan manusia, muamalat, jual beli, transaksi dan sebagainya. Pastikan jangan hadirkan ataupun jangan biarkan ada sumber-sumber yang boleh menyebabkan kita kata apa, terjerumus dalam lembah kebinasaan. Mungkin secara fizikal itu tidak menjadi masalah. Makanan itu makanan yang memang jelas, buah apple halal dimakan kan. Tapi cara mendapatkannya rupanya daripada sumber yang Ustaz Fas sebut sebentar tadilah. Banyaklah bawah-bawah bantal, bawah selimut kan dan sebagainya lah. Jadi kita hati-hatilah. Mudah-mudahan sekecil-kecil mana pun mudah-mudahan kita selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada perkara-perkara demikian tadi. Baik, kita nak belajar sikit. Tadi Ustaz Fah sebut di awal tadi ada perkataan yang disebut sebagai suht. Dan perkataan tu memang juga menjadi pilihan untuk saya berkongsi dengan para penonton lah pada kali ini insya-Allah. Dan kita boleh lihat di skrin kita apakah perkataan-perkataan yang boleh kita ambil perhatian. Baik, pada ayat pertama kita baca ayat 42 tadi kan. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Kita lihat perkataan pertama, akaluna lis-suht. Okey. Yang mana fokusnya sudah pastilah pada kalimah as-suh tadi, kalimah lis-suh. Kerana wakaf di situ kadang-kadang agak sukar sedikit dan boleh berlaku kesalahan di kalangan pembaca. Kita terus Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Cuba kita baca ramai-ramai dahulu. 1, 2, mula. Okey, kalimah lis-suh. Akaluna lis-suht.
Yang mana perkataan suh ini sin yang bertasydid, kemudian ada huruf ha mati. Ha yang berada di tengah kerongkong kita, huruf ha. Dan juga selepas itu ada huruf ta yang mesti kita matikan kerana kita nak wakaf. Maka ta mesti dimatikanlah, dibunyikan huruf ta yang mati. Maka pertama sekali elakkan bunyi seperti huruf ha itu seperti huruf kha. Ada juga yang tak sampai kepada makhraj ha, dia stop suara dia pada kha. Lisuh sampai kha bunyinya. Yang mana kita nak di sini huruf ha mesti bunyikan makhraj huruf ha. Lisuh. Cuba sebut. Lisuh. Walaupun sifat ha itu lemah kerana tidak bergantung kuat pada makhraj, tetapi biar kita jelaskan sedikit suara kita di situ. Akaluna lisuht. Jadi huruf ha ni kalau kita nak jelaskan lagi, kita jangan fokus pada sin yang baris depan semata-mata. Itu sin. Bila sin baris depan, sin sahaja yang muncul. Suh. Bila masuk ha, kita kembalikan mulut kita dalam keadaan biasa. Suh. Gitu. Cuba sebut tanpa huruf ta. Suh. Buh. Tuh. Muh. Luh. Biar macam jangan luh. Muh. Tuh. Jadi ha kita makin lemah. Tapi kalau kita hanya bagi depan tu ta saja yang bagi depan. Contoh sini sin. Suh, bila ha kita balik mulut seperti asal balik. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasa saja. Lisuh. Sebut. Lisuh. Okey, gitu. Barulah ha kita tu walaupun lemah, nampak lagi huruf ha tu jelas lagi. Okey. Kemudian di situ ada huruf ta yang mati. Maka bila ha satu mati, kita nak dalam ha mati. Jumpa ta tu kena matikan juga. Jadi matikan ta dengan cara kita stopkan lidah kita pada makhraj ta. Makhraj ta di mana? Makhraj ta ini di hujung lidah. Hujung lidah kita ini melekat ataupun bertemu ke belakang gigi ataupun gusi pengikat gigi atas kita ni. Okey? Jadi bila kita lisuh, tekan suara kita, stopkan suara kita, putuskan suara kita pada makhraj ta di situ. Barulah kita lepas lidah kita ada angin. Lisuh. 1, 2, mula. Lisuh. Ya, dia tak boleh laju ta tu sebab ha tu mati dulu. Lepas tu kena ada tertahan suara pada ta tu. Dia suara kita stop pada ta. Contoh macam ta mati. At baru ada gitu. Tapi sekarang ni ha yang mati. Lepas tu ta pula nak kena mati. Lisuh. Cuba. Lisuh. Macam seolah ada 3 pekerjaan. Suh. Gitu. Ha mati. Kemudian ta tu ditahan suara. Ta ditahan suara ta. Baru. Bila lepas hujung lidah. Barulah dia habis. Bunyi angin ta. Akaluna lisuh. Walaupun saya masih tak puas hatilah. Kalau kat rumah wallahualam lah, kat studio pun kalau boleh saya nak panggil ke depan ni, suruh sebut seorang-seorang, barulah tahu betul tak betul. Bunyi yang meramai ni pun macam separuh tak betul. Okey. Akaluna lisuh. Dia tak boleh lusut. Kalau ta awal-awal bunyi tu adalah huruf yang gugur. Sama ada ha ataupun ta dia tak tertahan. Dia ada syiddah dulu. Suara dia putus dulu. Baru angin keluar. At. Macam kita kata ta mati. Yang sebelum tu ada berbaris. At. Dia ada gitu. Sini pun begitu juga. Cuma sebelum tu ha yang mati. Ha tu tak kalau ha tu berbaris senang. Lisuhut. Senang. Tapi ha tu kena mati. Lisuh. Coba. Lisuh. Ya, kalau serentak bunyi ta tu mana betul lah tu. Yang kedua, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Fahkum bainahum aw
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. Sudah pastilah ada beberapa huruf yang ulang-ulang kan. Fahkum bainahum aw a'rid anhum. أو أعرض عنهم أو أعرض عنهم. Ada dha lagi, ada ain lagi. A'rid. Cuba sebut. A'rid. A'rid. أو أعرض عنهم. Pada kalimah-kalimah gini macam mana kalau kita nak baca dengan laju? A'rid anhum, sudah pasti tak jelas bunyinya. Maka kita tutup sedikit mulut ni. Menganga tadi kan. Begitu. Jom kita baca sekali lagi. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Ya, sekali lagi. 1, 2 mula. Masya Allah. Tu Taranum Bayati. Sekali lagi. Samma'u. سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. Wallahu alam. Begitulah percubaan ataupun ulang kaji kita pada kalimah lihsuht yang begitu mencabar, dan juga maknanya juga mencabar untuk kita sama-sama jauhi perkara-perkara yang haram dalam kehidupan kita semua. Berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita nak kembali selepas ini pada ayat 43 kembali. Itulah My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan ayqadha wa ayqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya.
Okay, jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi tu, program iftar dan sebagainya sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahala. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat ke-42 dan ayat yang ke-43 sebagai panduan kepada kita bagaimana kita perlu menjaga sumber rezeki dalam kehidupan kita. Dan sudah tentunya Allah letakkan dahulu dengan istilah sama'una lil kadhib kerana asal kepada sanggup mengambil rasuah ataupun terlibat dengan bisnes yang haram, riba dan sebagainya kerana kadhib, kerana satu kesaksian palsu ataupun berita-berita palsu dusta yang menyebabkan bagi setengah orang Ustaz dia kata hidup ni kita mesti beli rumah. Kan. Kalau tak ada beli rumah tu kira apalah. Dia didengar berita-berita ataupun motivasi-motivasi yang tak berapa benar ini kerana apa? Tak ada pula cakap dalam Quran setiap orang kena beli rumah kan. Ada rumah tu okey tapi tak spesifiknya kena beli. Mungkin sewa kan. Ataupun mungkin ayah pun nak bagi pinjam ke apa sebagainya. Jadi ideanya ialah bila kita mendengar konsep-konsep yang kita rasa okey tapi rupanya adalah dusta, ia menyebabkan seseorang itu saya kena cari rumah. Dan kalau saya punya income gaji saya ni sikit, macam mana nak menambah pendapatan, saya tak pandai buat lain, gunakanlah kuasa yang ada untuk mendapat suht, iaitu mendapat sumber daripada yang tidak halal. Dan maksud lain bagi suht ini adalah kemusnahan Ustaz ya. Siapa yang mula menerima kepada sumber yang haram termasuklah rasuah itu, maka sebenarnya kehidupannya itu menuju kepada kehancuran. Dan inilah ayat 42. Kita nak baca ayat yang ke-43 di mana Allah memberikan satu untuk berfikir untuk umat-umat Bani Israel ini sendiri kepada orang Yahudi dan sekaligus menjadi panduan hidayah kepada kita. Ayat 43 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, insya-Allah kita ulang sekali lagi, pasak lagi pada ayat 43 daripada muka surat 115 ini dengan taranum mujawwad. Kita cuba lagu Ciharkah pula insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-43 dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, nanti mereka berpaling. Setelah itu sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Kita perlu faham dalam konteks di Madinah Ustaz ya. Maksudnya ada orang Yahudi, mereka ada Taurat, ada pendeta mereka ya, ada hakim mereka. Jadi
bagaimanakah penghakiman berada di Madinah? Maksudnya kalau orang Yahudi boleh pakai Taurat, ya, boleh merujuk kepada agama mereka apabila ada kesilapan ataupun jenayah yang berlaku. Kalau orang Islam kita ada Quran, Ustaz, kan? Kita merujuk kepada mahkamah syariah lah kalau kita bercakap tentang zaman sekarang, kan. Baik. Tetapi apakah yang berlaku? Orang Yahudi ini mereka pergi jumpa Nabi. Mereka jumpa Nabi. Jadi Allah menyatakan wa kaifa yuhakkimunak, bagaimana mereka menjadikan kamu sebagai hakim, wa indahumut Taurat, iaitu padahal pada mereka itu ada Taurat yang mempunyai hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya, Ustaz, ya. Mereka pergi jumpa Nabi itu sebenarnya dia lebih kurang ada orang nak tentukan hukum, dia pergi jumpa Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, dia jumpa je Ustaz D kata yang ini halal, kan. Yang semua kata ini tak boleh ni, ini haram, ini tidak digalakkan, kan. Dia jumpa yang keempat, dia berhenti kat nombor 4. Pasal kaedah ini telah pun diberitahu dalam ayat sebelum ini, di mana cara mereka ini berhukum ialah kalau ikut standard kitab pendeta mereka ataupun hakim mereka, okey, mereka ikut. Ya, pasal apa? Taurat yang mereka ada yang sudah ditukar-tukar. Jadi bila mereka kata, okey, tanya pada Nabi, kalau dia cakap itu sama dengan ini, ikut. Tapi kalau katakan tak sama, jangan ikut. Jadi rupa-rupanya cara berfikir, memilih-milih orang, merujuk pelbagai orang, mengikut acuan sendiri punya jawapan itu, rupanya dah dibuat oleh orang Yahudi. Ya, nombor satu. Yang keduanya, bila Allah menyatakan wa indahumut Taurat, itu maksudnya apa? Allah bertanya, mereka ada Taurat kot, ada hukum Allah yang betul. Tetapi rupanya satu, orang agama mereka cuba menukar-nukarkannya. Yang kedua, tidak mengajarkan Taurat kepada orang awam, pada masyarakat awam. Yang ketiga, masyarakat awam pun tak tahu, Ustaz. Dia tak tahu apa isi Taurat. Maka kesannya apa? Pergilah jumpa Ustaz. Ustaz, okey, jumpa orang ketiga, keempat. Kemudian ikut pada neraca dia, bukan mengikut kepada neraca Taurat itu sendiri. Jadi apa yang mereka buat ini sebenarnya pelajaran untuk siapa? Untuk kita lah, Ustaz, kan. Pasal apa sebenarnya bila Allah cakap thumma yatawallawna min ba'di dhalik, mereka dah jumpa Nabi, lepas tu dia berpaling. Pasal kalau apa yang Nabi cakap itu tidak ikut kepada apa yang mereka faham, bukan ikut kefahaman Taurat, mereka sendiri pun tidak menghargai Taurat, maka kesannya ialah mereka pun akan berpaling. Jadi ini pelajaran besar bagi kita, iaitu apabila kita nak bertanya pendapat daripada ramai, kan. Kita tanya Ustaz A ke, Ustaz B ke, Ustaz C ke, bukan tanya itu kerana nanti saya pilih dia, kan. Sebenarnya yang memilihnya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi syaratnya ialah kita kena belajar Quran, Ustaz. Ya, bagi masyarakat awam, itu sebabnya program My Quran Time, pelbagai program tadabbur yang ada dalam masyarakat. Tuan-tuan yang di rumah, yang berada di studio, memang kita tidak ada pilihan, kena dalami agar bila kita bertanya ustaz pun ada homework kita dah buat. Dia tanya, Ustaz, sebenarnya forex ni halal ke haram? Contohnya, kan. Pasal kalau dalam Quran ayat 42, jangan makan listuh, dan bila forex ini macam ni, dia dah buat homework dulu dah. Jadi bila bertanya pada ustaz tu pun, kalau ustaz tu tak buat homework, kesannya ustaz tu berkata, saya pun kena buat homework dulu. Yang itu okey. Tetapi kalau kita sendiri pun kata bahawa lisuf ini hanyalah rasuah, lisuf ni hanyalah riba, tidak ada kaitan dengan forex ke, ataupun forex mana yang halal, yang tak halal, maka kesannya ialah ustaz yang bercakap ataupun orang yang kita rujuk itu pun boleh kadzib, menipu ataupun scam kepada kita. Jadi ini sebagai pelajaran sehingga Allah menyatakan apa? Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka sebenarnya bukanlah orang yang benar-benar beriman kepada Taurat, mereka hanya nak mencari hilah untuk mendapat endorsement daripada Rasul. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, bantras amalan rasuah yang merosakkan nilai peribadi diri. Yang kedua, beri dan tentukan keputusan yang adil selaku pemimpin walaupun kepada bukan Islam. Yang ketiga, tidak memilih dan cenderung kepada undang-undang yang batil ataupun memilih-milih apa yang disukai oleh hawa nafsu semata-mata. Kita berdoa pada Allah SWT, kita dibekalkan dengan keimanan benar pada Al-Quran bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, kurniakanlah kami keimanan yang kuat, ya Allah, keimanan yang sempurna, ya Allah, sentiasa hati kami tunduk khusyuk kepada perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan iman, ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan ihsan, ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan Al-Quran, ya Allah, dan akhirlah kehidupan kami dengan husnul khatimah, perakhiran yang baik, ya Allah. Jangan kau akhiri kehidupan kami dengan akhirat yang buruk, ya Allah.
kurniakan kepada kami kesejahteraan dunia akhirat ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya Allah. Hanya kepadamu lah kami berserah ya Allah. Kamu kepadamu lah kami akan dikembalikan ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita sama-sama committed bersama Al-Quran, menyebarkannya, dan salah satu platform untuk kita menyambut bersama dalam kempen ini adalah tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan menyumbang dan juga bekerjasama dalam apa-apa saja program untuk kita mengangkat nilai dalam Al-Quran ini di pelbagai peringkat agar negara negeri ini akan terus dipandu hidayah daripada nur ilahi insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk memahami suratul Maidah, My Quran Time, Quran Salatul Fatihah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين